Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-37. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Dari Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya daripada apa yang manusia ramai dapat daripada pengajaran asasi yang diucapkan oleh kenabian yang utama, nabi-nabi, ialah apabila engkau tidak malu, buatlah apa yang engkau mahu. Hadis riwayat Muslim. Di antara perkara yang ada dalam diri manusia ialah sifat malu. Ini sifat malu. Oleh kerana itulah orang kafir pun pakai pakaian juga, bukan saja orang Islam. Yang tak pakai pakaian ni menatang. Kalau ada manusia tak pakai pakaian, manusia menatang lah tu. Manusia yang ada fitrah, yang ada sifat semula jadi, dia pakai pakaian. Manusia yang ada fitrah, yang ada sifat semula jadi, dia tak setuju dengan jahat, tak setuju dengan zalim, walaupun dia tak masuk Islam. Itu sifat tabi'i manusia. Antaranya sifat malu. Jika sekiranya malu pun tak ada, ikut sukalah nak buat apa-apa pun. Itu maknanya. Disebut dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Kalau orang tu malu pun tak ada, menandakan iman tak ada. Dia boleh buat apa saja, langgar apa saja. Ataupun iman dia terlalu lemah iman dia. Di antara tanda iman ialah malu. Kalau tak malu, buatlah apa saja, ikut hawa nafsu. Hadis yang 38. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fi ad-dima' muttafaqun alaih. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal yang dibicarakan manusia pada hari kiamat ialah perkara yang berkait dengan darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa mencederakan orang dosa yang besar. Kalau bunuh lagi besar dosanya. Mencederakan orang itu termasuk dosa besar. Hadis ini menyatakan bahawa awal-awal yang dibicarakan pada hari kiamat ialah kisah yang berkait dengan darah manusia. Menumpah darah, mencedera orang, membunuh orang. Ini pertama yang dibicarakan pada hari kiamat. Maknanya mana pula ada hadis lain pula, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salah. Awal yang dihisab manusia pada hari kiamat ialah semayang. Macam mana pula? Ada hadis kata semayang, ada hadis kata darah. Hadis ni mengatakan darah yang dibicarakan, hak selamat tubuh badan orang. Hadis mengatakan semayang. Ini yang pertama dia soal, mengikut kaedah hukum syarak. Kalau berjumpa hadis yang berlawanan, hendaklah ditafsirkan dengan keadaan yang berlainan, perkara yang berbeza. Itu kalau boleh ditafsirkan.
Kalau tak boleh ditafsirkan juga, tengok yang mana dulu, yang mana kemudian. Hadis yang kemudian dia pakai, hadis yang dulu dinasahkan. Itu kaedah hukum syarak. Kalau tak tahu mana dulu ke dia, dilihat mana hujah yang lebih kuat, maka pakai hadis yang hujahnya lebih kuat. Adapun hadis yang berkait dengan darah manusia dan semayang, ini dalam keadaan yang berbeza. Yang berkait dengan darah ialah hak manusia yang dikenali dengan qisas. Yang berkait dengan semayang itu hak Allah Ta'ala. Awal-awal yang berkait dengan hak Allah Ta'ala yang dihisap ialah semayang. Awal-awal yang berkait dengan hak manusia yang dihisap ialah yang berkait dengan darah. Itu maksud ada ini. Kita kena faham begitu. Oleh kerana itulah, maka kecederaan dimasukkan dalam hukuman qisas. Ini berkait dengan hak manusia. Hukuman qisas termasuk dalam undang-undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam ada 3 bagi. Acak kali dah kita dengar. Kita ulang. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Qisas ialah undang-undang yang dihadkan hukumannya dalam Quran. Disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas dalam perkara yang berkait dengan kecederaan. Ini hukum qisas. Hukum qisas ni termasuk dalam hak manusia. Dengan makna Allah Ta'ala memberi hak kepada orang yang dizalimi memaafkan. Sekiranya berkait dengan kematian, kalau kematian itu berlaku dengan sengaja, dengan senjata yang boleh membunuh, hukuman qisasnya dibunuh balas. Hendaklah dibunuh balas. Mengikut hukum syarak, keluarga si mati ataupun wali si mati yang terdekat boleh memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu. Ditukar dengan bayaran diat. Diganti dengan bayaran denda, dengan 100 ekor unta yang sifatnya bergian-bergian, diganti begitu. Ini hukuman qisas. Yang berkait dengan pembunuhan tidak sengaja, kemalangan jalan raya, itu hukum qisas. Hukumannya diat juga, dan ada kemaafan dia. Kecederaan tak mati, hukumannya qisas juga. Kita hari ni yang punah ranah tu kerana tak ikut hukum Islam. Ini sebabnya berlaku kemalangan sana. Tuhan sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu dalam melaksanakan hukuman qisas itu membawa kehidupan sekiranya kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, hukuman qisas dilaksanakan, selamat kamu. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku hari ini kita tak ikut hukum Allah Ta'ala. Inilah pucanya. Dah ramai setuju begitu. Pasal apa boleh pitih? Ikut tinggal hukum Allah Ta'ala. Dah lah. Kena dunia, kena akhirat, dua-dua sekali. Yang kedua, hudud. Hudud ialah yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ni yang berkait dengan umum, kepentingan umum yang dijamin oleh Allah Ta'ala, yang berkait dengan agama, murtad, yang berkait dengan marwah, zina, qazaf, yang berkait dengan harta, mencuri dan merampok, yang berkait dengan akal, iaitulah meminum minuman yang keras, termasuklah dadah dan sebagainya. Ini hukum hudud. Hukum hudud ni
Kalau dibawa ke mahkamah tak boleh dimaaf. Tak ada ampun dah. Kalau dia jatuh hukum tak ada ampun. Sebelum dia bawa mahkamah boleh ampun. Di sinilah ulama mengatakan orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang qazaf, lebih afdal dia bertaubat. Dia istighfar. Walaupun ada dalam hadis dia serah diri ke Nabi. Ada dalam hadis dia serah diri ke Nabi. Ada. Disebut dalam hadis Allah Ta'ala suka kepada hamba yang menyembunyikan dosanya dan bertaubat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini dia hukum Islam. Bahkan seorang pencuri ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Nabi tanya dia, atas riq? Qul la. Awak curi sungguh ke? Kata dok, Nabi kata. Nabi suruh dia kata dok, suruh pelawak. Tapi orang ni tak boleh nak pelawak depan Nabi. Kehebatan Nabi, takut pada Allah Ta'ala. Saya curi sungguh Rasulullah, saya curi sungguh. Setelah dijatuhkan maka kena kerak tanganlah. Bila jatuh hukuman tak boleh dia maaf lagi. Di sinilah bila seorang perempuan berbani Makhzum. Bani Makhzum ialah kabilah yang masyhur di Mekah, orang bangsawan, orang kenamaan. Mencuri. Dia ada harta, dia senang, dia ni perangai curi. Barang tu cukup nisab, tepat yang disimpan. Maka Nabi SAW menjatuhkan hukuman potong tangan. Hukuman ni bukan Nabi buat, Tuhan sebut dalam Quran. Suratul Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan adalah dikerak tangan keduanya, hukuman cegahan daripada Allah. Maka Nabi pun jatuh hukum kerana dia mencuri. Lalu orang-orang besar kalangan Quraisy, kalangan sahabat lah juga bermesyuarat. Oleh kerana tuk puang kita ni orang kebangsaan, orang kenamaan, takkan nak suruh potong tangan, kita pergi ngadu Rasulullah lah biar rengang ke ampun ke. Dakwah ni nak pergi. Akhirnya panggil Usamah. Usamah ni cucu akak Nabi. Ayah dia mati dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah. Nabi sayang ke Usamah. Panggil Usamah, suruh ke Usamah minta. Nabi ringankan hukuman, apa membatalkan hukuman. Usamah pun beritahu ke Nabi. Maka Nabi marah. Atashfa' fi haddin min hududillah. Minta syafaat dalam hukum hudud, hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nabi keluar ke masjid menyampaikan ucapan, ayuhan nas, innama halakal ladhina min qablikum idha saraqa syarifu tarakuh wa idha saraqa dha'ifu qata'uh wa aymallahi law kanat Fatimatu binti Muhammadin sarakhat laqata'tu yadaha. Wahai tuan-tuan, binasa umat zaman dulu binasa. Dibinasakan oleh Allah. Bila ada orang bangsawan, orang mulia mencuri, dia bebaskan. Bila ada orang yang lemah, yang dhaif mencuri, dipotong tangannya. Demi Allah, sekiranya anak kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Menandakan bahawa hukum hudud tidak boleh dimaaf setelah dibawa ke mahkamah. Yang ketiga, hukum ta'zir. Ta'zir ni hukum yang tak ada nas. Hudud disebut nah kecederaan. Itu ada dalam Quran dalam hadis. Qisas kecederaan ada dalam Quran dalam hadis. Hudud ada dalam Quran dalam hadis. Yang tak ada khilaf di kalangan ulama. Hukum hudud ialah yang berkait dengan agama, murtad, harta, iaitulah mencuri, merampok, marwah, tuduh zina,
berzina dan tuduh zina, kemudian mencuri. Zina, 5 perkara ini tak ada khilaf kalangan ulama, iaitulah murtad, mencuri, merampok, tuduh zina, berzina dan minum arak. Ini 6 perkara tak ada khilaf kalangan ulama. Adapun buruh macam-macam itu khilaf ulama. Yang khilaf ulama itu tak boleh jatuh hukum sewenang-wenang, benda yang khilaf. Tak ada khilaf saja. Kerana Nabi bersabda, tudra'ul hudud bisyubhat. Hudud tak boleh dia jatuh kalau ada syubhat. Ta'zir terlalu banyak. Serah pada kebijaksanaan kerajaan dan para hakim untuk menentukan hukumannya. Hadis yang ke-39, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang dianggap paling alim dan menjadi tempat mengaji kepada ulama-ulama sahabat yang muda dan ulama-ulama tabi'in. Aisyah menceritakan, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan malaikat daripada cahaya, dijadikan jin daripada teras ataupun pucuk asal api, bukan asal dia api, dan dijadikan Adam daripada apa yang disifatkan daripada kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan tentang kejadian malaikat, kejadian jin dan kejadian manusia. Malaikat dijadikan daripada cahaya, makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib yang kita tak nampak, Tuhan jadikan malaikat daripada cahaya. Itu kejadian asal malaikat. Makhluk yang nurani jadikan daripada nur, yang kita tak nampak malaikat ni. Quran memberitahu, Nabi Muhammad SAW memberitahu, orang alim beritahu, mengikut Quran dan hadis, maka wajib kita beriman. Walaupun kita tak nampak malaikat. Malaikat ada dekat kita, kita tak nampak mereka. Dan mereka diizinkan bertasyakul. Boleh berupa, kita nampak bila dia berupa. Dia rupa orang ataupun rupa burung, rupa seumpamanya. Baru kita boleh nampak dia. Kalau kejadian asal, kita tak nampak. Jin dijadikan daripada api, daripada teras api, pucuk teras api, asal api. Di mana jin daripada api. Kita tak nampak juga jin makhluk gaib. Kita tak nampak kecuali kalau dia bertasyakul. Dia berupa kepada rupa manusia, rupa binatang dan sebagainya, baru kita boleh nampak. Kalau tak, kita tak nampak. Dan kita wajib beriman adanya jin. Kena beriman jin tu ada. Malaikat ada. Malaikat makhluk yang baik, yang taat, yang tidak durhaka kepada Allah. Jin pula macam manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang Islam, ada yang kafir. Yang Islam ni macam orang juga, ada orang Islam baik, ada orang Islam jahat. Jin begitu juga, ada jin Islam baik, jin Islam jahat. Ada alim dan ada jahil. Kita akan baca pada babnya. Dan ada yang kafir. Dan dijadikan manusia daripada tanah. Manusia dijadikan daripada tanah, dan kita boleh nampak manusia ni macam kita semua.
Dan manusia pula ada Islam, ada kafir. Yang Islam ada baik dan ada jahat. Itulah asal kejadian manusia. Yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hikayat, ada raja jadi daripada buluh betung. Itu pelawak dan itu cerita dongeng. Manusia juga. Dia jadi raja tapi asal usul dia buluh betung. Itu pelawak belaka tu, cerita pelawak. Kita kena tolak kalau ada dalam hikayat tu. Hadis yang ke-40, wa anha radhiyallahu anha qalat, kana khuluqu nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran, rawahu Muslim fi jumlati haditsin tawil. Dan darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda adalah akhlak perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Quran. Hadis riwayat Muslim. Kalau nak tahu perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Quran. Nabi ikut apa yang ada dalam Quran. Yang baik Nabi buat, yang jahat Nabi tinggal. Yang halal tu halal, yang haram tu haram. Yang halal Nabi buat, yang haram Nabi tinggal. Itulah akhlak Nabi SAW. Pada gerak-gerinya, perkataannya, perbuatannya, pakaiannya, minuman, pergaulannya, pemimpinnya, sebagai ayahnya, ketua keluarganya, semua ikut Quran. Kerana Nabi SAW adalah yang menafsirkan Quran. Bagaimana hendak diamalkan. Tafsir yang hidup. Di sana ada tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama dalam tulisan. Tafsir yang hidup ialah diri Nabi SAW. Itulah cara nak beramal dengan Quran. Nabi semayang sebagaimana kita semayang, kena ikut Nabi semayang. Pakaian tutup aurat secara umum, kena tutup aurat. Jenis pakaian Nabi tak tetap pakai jenis ni, mengikut bangsa masing-masing. Tapi wajib tutup aurat. Makan dengan tangan kanan, itu diajar oleh Nabi SAW. Tangan kanan mulia. Itulah perangai yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Hadis yang ke-41. Wa anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Qultu ya Rasulullah, akarahiyatal maut, fakulluna nakrahul maut. Qala laysa kadhalik, walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa annal kafira idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahu Muslim. Maksudnya dan darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang kasih, yang cinta untuk bertemu dengan Allah, nescaya Allah kasih untuk bertemu dengannya. Dan sesiapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Lalu aku, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, adakah takut pada mati? Tiap-tiap kami takut pada mati, benci pada mati, tak mau mati. Sabda Rasulullah SAW, bukan begitu. Tetapi maksudnya seorang yang beriman, apabila diberitahu tentang rahmat Allah dan keredaannya dan syurganya, nescaya dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Lalu Allah rindu dan kasih bertemu dengannya. Dan apabila seorang kafir, apabila diberitahu tentang azab Allah dan murkanya, dia benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah, kami ni takut mati belaka. Oleh kerana itu dah tentulah jadi benci pada Allah pula. Bukan begitu, kata Nabi, maknanya
Barang siapa yang kasih bertemu Allah, Allah kasih bertemu dengan dia. Benci bertemu Allah Ta'ala, benci bertemu dia. Ialah seorang yang beriman. Apabila diberitahu tentang syurga, nikmat syurga, rahmat Allah dan keampunannya, maka dia sangat teringin. Maka Allah Ta'ala teringin untuk berjumpa dengannya. Begitulah sebaliknya orang kafir, bila diberitahu tentang azab Allah, merkanya dia pun takut. Maka Allah Ta'ala benci kepadanya. Itu maksud hadis ini. Wa an ummil mu'minin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu laylan fa haddathtuhu thumma qumtu li anqalib faqama ma'i liyaqlibani famarra rajulan min al-ansar radhiyallahu anhuma falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyyah bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna asy-syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syarra atau qala syai'a muttafaqun alaih. Dari ummul mukminin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi SAW sedang beriktikaf, yakni dalam masjid. Lalu aku datang menemuinya untuk menziarahinya di waktu malam. Lalu aku bercakap kepadanya. Kemudian aku bangun untuk pulang. Maka dia bangun bersama dengan aku untuk menghantar aku pulang. Tiba-tiba lalu dua orang lelaki dari kalangan sahabat Ansar radhiyallahu anhuma. Manakala kedua-duanya melihat Nabi SAW, mereka berjalan segera untuk mengejar Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, jalan dengan perlahan, jangan roboh. Sesungguhnya bersama dengan aku Safiyyah binti Huyai. Kedua-dua sahabat berkata, subhanallah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan berada dalam diri anak Adam, mengalir bersama dengan darahnya, dan aku bimbang syaitan masuk ke dalam hati-hati kamu dengan keburukan ataupun berkata sesuatu yang bermaksud dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana syaitan sentiasa mendampingi manusia dan boleh masuk dalam diri manusia, mengalir bersama dengan darah, boleh meniupkan was-was, boleh meniupkan berbagai-bagai dorongan untuk buat kerja maksiat dan jahat, dan boleh merasuk orang sehingga jadi lupa dan lalai, boleh jadi macam-macam. Itu adalah kemampuan syaitan yang Tuhan beri padanya. Hadis ini menceritakan bagaimana ummul mukminin, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, iaitu Safiyyah, seorang perempuan berbangsa Yahudi. Ayahnya Huyai bin Akhtab yang dibunuh di dalam peperangan. Anaknya masuk Islam, menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha bertemu Nabi ketika Nabi sedang beriktikaf di dalam masjid. Bertemu dengan Nabi, Nabi sedang iktikaf. Setelah bercakap, Safiyyah pun bangun nak balik, Nabi pun ikut. Terserempak dengan dua orang sahabat dari kalangan Ansar. Bila tengok Nabi, dua sahabat ni nak jemur. Dekat Nabi ada orang perempuan. Lalu Nabi beritahu, ini Safiyyah binti Huyai dengan aku ni. Safiyyah binti Huyai, iaitu ummul mukminin, ibu kamu Safiyyah binti Huyai. Lalu dua orang sahabat berkata, subhanallah ya Rasulullah,
Itu cara bila terkejut. Subhanallah. Bila terkejut, sebut subhanallah. Sebut nama Allah selalu. Subhanallah. Lalu Nabi bersabda, aku mengingatkan kamu, syaitan boleh masuk dalam tubuh dan mengalir bersama dengan darah kamu. Menunjukkan bahawa kita kena jaga diri kita daripada syaitan. Bukan tiap-tiap orang ada syaitan yang sentiasa nak goda, nak tipu. Termasuklah Nabi SAW pun ada syaitan yang cuba datang nak tipu Nabi. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW. Menunjukkan syaitan sentiasa berusaha untuk menggoda manusia. Di sinilah kita disuruh sentiasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Terutamanya mereka yang dihinggapi penyakit was-was. Kena bersungguh-sungguh, kena lawan, kena berjihad dan mujahadah, memohon pertolongan Allah. Jangan ikut was-was ni. Yang was-was ni cara nak lawan, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, jangan ikut dia. Itu nak lawan was-was. Kalau dia ikut dia, jadi sokong dia, jadi ikut dia. Cara lawan dia, jangan ikut dia. Dia kata kita basuh kaki dok rata lagi, basuh tu dok rata lagi, basuh 3 kali cukup. Dia kata dok rata, jangan ikut dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara lawannya. Takbir sekali, dia kata dok sah lagi, kena sekali lagi. Belum semayang dia goda kita jangan semayang. Setelah semayang was-was pula. Was-was ambil semayang lah, was-was niat lah, macam-macam. Ini kita kena lawan. Dan lawan ni termasuk dalam jihad. Dia beri pahala yang besar. Orang yang menyakit was-was ni jangan rusing. Dia diberi pahala oleh Allah dan dia kena lawan. Cara lawannya, jangan tunduk pada was-was. Kena was-was ni nama syaitan. Wallahu a'lam. Hadis yang 43. Wa an Abil Fadl al-Abbas bin Al-Muttalib radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam nufariqhu ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة قال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوهم بالكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم. Maksudnya dari Abil Fadl
Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, iaitulah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW hari peperangan Hunain. Aku dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, iaitulah anak saudara Abbas yang juga sepupu Nabi SAW, sentiasa bersama Rasulullah SAW. Tidak berenggang, kami tidak berenggang daripadanya. Dan Rasulullah menunggang bagalnya. Bagal ialah binatang kacukan di antara kuda dan keldai. Bagalnya yang berwarna putih. Manakala bertembunglah tentera Islam dan tentera musyrikin, tiba-tiba tentera Islam undur bertempiaran. Maka Rasulullah SAW menunggang bagalnya menghala ke arah orang-orang kafir, dan aku memegang tali hadapannya. Abah pegang tali hadapan bagal Rasulullah SAW. Aku menahannya supaya tidak segera, tidak berlari, tidak lari. Dan Abu Sufyan bin Al-Haris memegang tali pelananya. Maka sabda Rasulullah SAW, wahai Abbas, panggil ashabus samurah, iaitulah mereka yang berbai'ah ketika peristiwa Hudaibiyah. Lalu kata Abbas, aku seorang yang kuat suara. Lalu aku melaung dengan sekuat-kuat suaraku, mana di ashabus samurah, orang yang berbai'ah dengan Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah. Maka demi Allah, mereka menyahut seruanku laksana lembu yang memanggil anak-anaknya. Mereka berkata, ya, ya. Lalu mereka datang berperang, memerangi orang-orang kafir. Berlakunya pertempuran. Kemudian aku memanggil golongan Ansar, dan mereka berkata, wahai Ansar, wahai Ansar. Kemudian dipanggil pula Bani Al-Harith bin Khazraj. Maka Rasulullah SAW memandang ke arah mereka dengan menunggang bagalnya, melihat keadaan peperangan berlaku. Dan Abah menceritakan lagi, ketika sengitnya pertempuran, tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW turun dari bagalnya dan menggenggam anak-anak batu yang kecil. Lalu melontar anak-anak batu itu ke arah orang kafir. Kemudian bersabda, binasalah mereka demi Tuhan Muhammad. Dan aku memandang perang seperti keadaannya yang sengit, seperti yang aku lihat. Tiba-tiba demi Allah, apabila Nabi melontar dengan batu-batu yang kecil, aku melihat serangan musuh menjadi lemah dan mereka berundur. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan peristiwa peperangan Hunain. Peperangan yang dirakamkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa yawma hunainan idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله عليكم سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Surah At-Taubah. Maksudnya, dan pada hari peperangan Hunain, ingatlah ketika kamu merasa kagum dengan diri kamu sendiri, dengan sebab jumlah kamu yang ramai. Maka jumlah yang ramai itu tidak boleh berbuat apa-apa mempertahankan kamu.
sehingga bumi yang luas menjadi sempit. Kemudian kamu lari bertempiaran. Kemudian Allah menurunkan ketenangan ke atas Rasulnya dan ke atas orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera malaikat yang tidak dapat dilihat. Dan Allah mengazab orang-orang yang kafir. Begitulah balasan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian Allah memberi taubat, mengampunkan selepas itu terhadap sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hunain ialah satu lembah yang terletak hampir dengan padang Arafah. Lembah yang mengumpulkan air di musim banjir. Apabila Nabi SAW yang telah berjaya menawan Mekah, menundukkan penduduknya, dilakukan pengampunan beramai-ramai, maka berduyun-duyun masuk Islam. Penduduk Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang bersama dengannya masuk Islam, sehingga jumlah orang Islam menjadi lebih daripada 10,000. Jumlah tentera Islam lebih daripada 10,000. Ada ulama mengatakan menganggarkan 12,000 tentera Islam. Dan Nabi SAW mendapat berita bahawa kabilah Saqif dan Hawazin sedang berkumpul untuk menyerang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkumpul di Hunain, di lembah tadi. Lalu Nabi dan sahabat-sahabatnya menyusunkan saf untuk melancarkan serangan. Mereka pergi ke Hunain. Tiba-tiba bersama dengan tentera Saqif dan Hawazin, orang-orang tua yang berpengalaman di medan perang dan berpengalaman di kawasan itu. Mereka mengambil tempat benteng pertahanan di bukit-bukit yang mengelilingi lembah Hunain. Mereka bersembunyi di bukit-bukit lembah Hunain untuk melakukan serangan hendak. Nabi dan sahabatnya bergerak. Para sahabat yang melihat jumlah mereka ramai 12,000, timbul perasaan megah, perasaan kagum dan bangga. Ada kalangan mereka mengatakan lan nughlaba ba'dal yaum. Selepas hari ini kita tidak boleh dikalahkan lagi. Lupa pada Allah Ta'ala, lupa pada pertolongan Tuhan. Bila ramai mari megah, mari gaung, berasa kuat sangat, jumlah yang sangat ramai, jadi bangga, jadi sombong. Kita ramai ni, kita boleh mengalahkan musuh bila-bila masa saja. Bila mereka sapa di lembah Hunain, tiba-tiba mereka dilancarkan serangan anak panah. Dihujani dengan anak panah yang mengelilingi mereka, menyebabkan ramai yang lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Tetapi Nabi SAW tak lari. Dikelilingi oleh sahabat dan keluarganya, sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin sahabat. Mereka ni tak lari, mempertahankan Nabi SAW. Kalau ada serangan musuh, mereka sanggup mati duduk dengan Nabi, dan Nabi tak lari, mereka tak lari juga. Yang ribu-ribu habis lari belaka. Di antara yang tak lari ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, Abbas ni. Ketika Nabi nak serang Mekah, Abbas pun mari masuk Islam, baru masuk Islam. Di antaranya Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, yang Nabi sangat marah, Nabi sangat beras hati dengan Sufyan bin Al-Haris ni. Walaupun dia datang bertemu dengan Nabi, Nabi tak pandang mata ke dia, marahnya tak segar, kerana beras hati sangat. Masa di Mekah dulu, dia antara yang jahat,
yang menentang Islam, dia sepupu Nabi, berkawan dengan Abu Lahab. Abu Lahab mati kafir. Sufyan ni sepupu Nabi, anak beranak lain mempertahankan Nabi. Tiba-tiba dia lawan Nabi. Dia mari serah diri masuk Islam. Ketika Nabi datang untuk membuka Mekah, Nabi terima Islam dia, tapi tak pandang mata. Tak pandang mata ni bermakna sangat marah. Tiba-tiba ketika berlakunya peristiwa Hunain, dia serang hendap, dia termasuk kalangan tak lari. Dia pegang tali pelana, Abah pegang tali hidung, tali depan, supaya Baghal tidak meronta. Mereka perang. Dalam keadaan yang huru-hara ini, lalu Nabi mengarahkan Abbas supaya melaungkan Ashabus Samurah. Ashabus Samurah ialah sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya 1000 orang, lebih kurang, yang disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Mereka yang berjanji dengan Nabi ketika berlakunya peristiwa Hudaybiyah, bila Nabi nak masuk Mekah kerana nak mengerjakan umrah, Nabi telah dihalang daripada masuk Mekah. Pakaian ihram sudah dipakai. Lalu Nabi hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Sayyidina Osman sudah ditahan. Tak balik-balik Sayyidina Osman. Lalu Nabi dan sahabat-sahabatnya bertekad untuk menyerang Mekah. Walaupun mereka tidak ada panah, tak ada tombak, ada pedang saja, ada pisau saja. Dan Nabi minta sahabat-sahabat dia berbai'ah, berjanji setia. Maka datanglah hampir 1000 orang yang berbai'ah, yang sanggup mati dengan Nabi SAW. Ini Ashabus Samurah. Nabi kata panggil Ashabus Samurah. Lalu Abbas melaungkan, ya Ashabus Samurah. Bila dengar seruan Abbas, walaupun mereka sudah lari berbatu-batu, Allah Ta'ala sampaikan suara Abbas ni ke telinga mereka. Ini pertolongan Allah. Masa tu tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada apa. Ini adalah karamah para Abbas dan mukjizat Nabi SAW. Mereka mendengar suara Abbas, Ashabus Samurah. Lalu mereka pusing balik ke Hunain. Sampai Hunain, dia Hunain dengan segera. Abbas kata, segeranya mereka datang macam anak lembu yang terkam oleh ibunya yang memanggilnya. Macam begitu, segeranya berlari macam anak lembu. Bila dengar suara ibu dipanggil, terkam lari. Digambarkan begitu. Kemudian dipanggil golongan Ansar. Datang golongan Ansar, datang menghadap ke arah musuh, sanggup bertempur. Lalu Nabi SAW turun daripada baghalnya dan bersajak, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi yang tidak bohong. Aku adalah cucu Abdul Muttalib, seorang pemimpin Mekah yang gagah berani, yang tidak lari di medan peperangan. Lalu Nabi turun mengambil pasir ataupun batu-batu halus, hasayat batu-batu yang halus, pasir kasar, digenggamnya, dan Nabi terus melontar ke arah musuh. Maka berlakulah mukjizat. Datangnya pertolongan Allah yang disebut dalam Quran, yaitulah wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah menurunkan bala tentera, iaitu tentera malaikat yang tidak dapat dilihat, di mana pasir-pasir ini berterbangan masuk ke dalam mata musuh-musuh yang sedang memanah. Bila pasir masuk mata, tak jadi manah dah, genih mata, tak boleh nak panah, keadaan tenang. Lalu para sahabat mara ke hadapan. Ada yang dibunuh dan ada yang ditawan. Dan pemimpin yang tua, Ibnu Sammah. Ibnu Sammah ni ialah seorang yang sudah tua tapi berpengalaman di medan perang.
menyertai Hawazin yang menyerang, dikejar oleh para sahabat dan dapat ditahan di suatu tempat. Lalu sahabat yang tahan dia akak pedang takluk. Tikang takluk. Ada juga kebar rupanya. Lalu Ibn Sammah yang surah tak boleh berlari ini mengatakan, wahai anak, kalau nak bunuh aku, kena tikang sini, kata dia. Ada tempat lemah dia. Kena tikang sini. Menunjukkan degilnya, dia tak mahu masuk Islam. Lalu dibunuhnya. Dan Ibn Sammah mati dalam peperangan itu. Maka banyaklah harta-harta rampasan. Ratus-ratus ribu ekor unta dan kambing dibahagikan sebagai ghanimah. Inilah peperangan Hunain yang disebut dalam hadis yang kita baca ni. Hadis ni menunjukkan kepada kita banyak perkara. Pertama, menunjukkan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin mesti berani. Kalau pemimpin menakut, macam mana pengikut dia nak berani? Nabi adalah pemimpin contoh. Walaupun sahabat-sahabat kawal dia, Nabi tak lari. Dan Nabi paling berani. Menyebabkan sahabat-sahabat yang bersama dengan dia, yang tak tahu mikir kerana serangan mengejut, tak lari juga. Kerana mempertahankan Nabi SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi mukjizat pada Nabi. Di mana kemenangan berlaku dengan mukjizat. Iaitulah dengan genggam pasir di lontar. Ini mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang diberi oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana kesetiaan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat yang tak lari. Ini yang paling setia, tak lari sanggup mati. Dan para sahabat yang dalam keadaan lari dengar suara mari semula, menunjukkan kesetiaannya. Dan yang setia, yang berani ini dibuktikan dalam perang Uhud. Perang Uhud bila Nabi SAW dikepung, musuh panah, tak sempat nak tahan penyangga, tahan belakang. Tahan belakang, menadah belakang mereka menjadi sasaran panah dan lembing untuk menyelamatkan Nabi SAW. Ini kesetiaan para sahabat yang kita tak boleh nak lawan. Kemudian hadis ini juga mengajar bagaimana serangan mengejut sebagai satu taktik peperangan yang perlu kita berwaspada. Jangan kita bangga dengan kekuatan kita, lupa pada Allah Ta'ala. Kerana lawan kita ni banyak tipu helah dia, banyak tipu daya dia. Jangan merasa kita dah cukup kuat, dah cukup gagah, dah ramah. Jangan lupa kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mengajar sahabat-sahabat Nabi dalam peristiwa Hunain, bila mereka merasa bangga dengan kekuatan dan lupa kepada Allah Ta'ala, terlupa sekejap, Allah Ta'ala nak ajar mereka untuk didik mereka. Kita sekarang kita buat salah, ayat Quran tak turun, kerana Quran sudah ditamatkan oleh Allah dengan wafatnya Nabi SAW. Kita sekarang kena baca balik ayat-ayat Quran ni untuk mentarbiah dan mendidik kita. Kemudian peristiwa ini menunjukkan kekuatan iman, kekuatan yang penting. Tak dinafi kekuatan harta, kekuatan alat adalah penting. Alat dengan harta saja tak cukup, mesti ada kekuatan iman. Dan Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam hendaklah kekuatan iman mengatasi kekuatan alat. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu untuk menghadapi musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah. Kena bersedia mengikut kemampuan, bukan mesti sama dengan musuh.
Kemampuan ini mesti dengan ikhlas. Kalau kita mampu 10,000 sungguh. Jangan mampu 10,000 beri 100. Itu bohong, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita mampu 10,000 beri 10,000, itu kemampuan kita. Kalau dia mampu 10,000 beri 100 je sayang. Hak 900 lagi sayang. Hak 9,000 lagi sayang. Maka Allah Ta'ala tak tolong. Kalau sekiranya mampu RM5, itu kemampuan yang ada pada dia. Walaupun musuh ada 5 juta, 500 juta, 5,000 juta. Berapa lagi? Kita mampu RM5 saja. Kalangan kita. Kemampuan yang ikhlas ini akan ditampung dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Bila kita ikhlas, mengikut kemampuan kita. Selepas itu ialah kekuatan iman. Kekuatan iman ni ialah ikhlas kita. Pengorbanan kita. Sanggup buat apa saja nak memenangkan Islam. Dengan ikhlas. Selepas itu datangnya pertolongan Allah. Kena ada ikhlas. Jangan ada riak. Jangan ada sum'ah, ada ujub. Kagum pada diri sendiri. Jangan ada niat kerana yang lain daripada Allah. Niat kerana lain daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan tak tolong kalau niat tak betul. Mesti niatnya kerana Allah. Ini sangat penting, bukan kerana dunia. Kalau kerana dunia, Tuhan tak tolong. Tuhan tangguh lagi. Sehinggalah kumpulan Islam dibersihkan oleh Allah. Ada orang yang ikhlas saja, walaupun jumlahnya sedikit, maka disitulah berlakunya pertolongan Allah. Sebagai contoh, tentera Talut, kisahnya dalam surah Al-Baqarah, bersama dengan Nabi Daud alaihi salam, yang jumlahnya 80,000. Allah Ta'ala uji mereka. Falamma fasalatu Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binhar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Mereka telah disesatkan di padang pasir. Habis bekalan, habis air, menyebabkan mereka dahaga. Lalu Allah menurunkan wahyi kepada Nabi zaman itu, Nabi yang bersama dengannya. Allah Ta'ala nak uji kamu dengan sebatang sungai, iaitulah sungai Jordan. Bersapa di sungai ini, jangan minum, melainkan setebok saja. Tuhan kata, jangan minum. Ini arahan daripada Allah. Kena minum setebok, jangan minum banyak. Bersapa di sungai itu kerana terlalu dahaga. 76,000 minum dengan sekenyang-kenyangnya. Satu riwayat kata 74,000 minum sekenyang-kenyangnya. Tinggal 6,000 saja yang minum dengan sedikit mengikut arahan. Setelah diarah untuk bergerak, yang 74,000 berat perut. Minum banyak berat perut. Patutnya hak minum banyak, darah banyak ni gagahnya. Tapi dah jadi lembek, lemah semangat. Mereka berkata kita tak nak lawan dengan Talut yang ramai ini. Tinggal 6,000. 6,000 ni yang yakin bertemu dengan Allah. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahum as-sabirin. Beberapa banyak pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang yang sabar. Lalu 600 ni, 6,000 ni sabar menghadapi Jalut yang jumlah tenteranya beratus kali ganda. Dengan izin Allah, mereka dapat mengalahkan musuh. Ini berlaku zaman Nabi, dan zaman lepas Nabi pun berlaku. Dalam banyak peristiwa, bila orang Islam terdesak, ada beberapa ratus saja yang ikhlas. Dengan ikhlasnya Allah Ta'ala beri kemenangan, mengalahkan musuh yang lebih besar dengan izin Allah. Inilah pengajaran daripada peristiwa Hunain, menyuruh kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bermunajat, berdoa, beribadat, memohon pertolongan Allah dengan hati yang ikhlas. Kalau sekiranya tak berjaya lagi, menandakan banyak lagi atuh-atuh. Ataupun atuh ni banyak pada beras, sungguh banyak sangat atuh. Maka Allah Ta'ala tangguh dulu kemenangan itu, sehingga betul-betul teras yang kuat, baru dah Allah Ta'ala beri kemenangan. Inilah
peristiwa perang Hunain Allah Ta'ala jadikan untuk menguji Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam.